Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada panel penilai Annual Quality Environment Challenge atau AQEC 2020. Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak atau lebih dikenali sebagai Sarawak Skills ditubuhkan pada tahun 1994 dan terletak di kawasan Labuan Jaya, Kuching, Sarawak. Sarawak Skill adalah penyedia pendidikan dan latihan technical dan vocational atau TVET untuk pekerja industri dan lepasan sekolah di negeri Sarawak. Pihak industri memainkan peranan utama dalam mengurus dan menentukan hala tuju Sarawak Skills melalui perwakilan dalam majlis pengurusan. Sarawak Skill mempunyai 69 ahli yang terdiri daripada pelbagai sektor industri. Kami juga adalah salah sebuah penyedia latihan technical dan vocational di bawah naungan Federation of Malaysian Skill Development Centre atau FMSDC. Visi kita adalah a leader in industrial education and training. Manakala misi kita adalah to produce qualified and competent workforce through continuous learning and development. Kita beranggapan bahawa untuk mencapai ini adalah kita mestilah percaya dan mengamalkan nilai-nilai korporat. Pertama adalah integrity. Kedua adalah trust and respect. Ketiga adalah teamwork. Keempat adalah customer first. Dan kelima adalah result driven. Ini adalah nilai-nilai korporat yang patut diamalkan oleh semua warga Sarawak Skill. Pihak pengurusan sentiasa memberi sokongan dan komitmen terhadap aktiviti amalan 5S untuk mencapai produktiviti dan kualiti perkhidmatan yang cemerlang. Pihak pengurusan juga telah menetapkan bahawa setiap hari Jumaat adalah hari 5S di Sarawak Skill. Saya, Amy Francis, adalah pelaras untuk Jawatankuasa Pelaksana 5S. Sarawak Skill telah mendapat persediaan 5S pada 18 Mei 2016 dan telah mengekalkan persediaan 5S hingga sekarang. Sarawak Skill telah mewujudkan polisi, skop dan objektif 5S untuk memastikan penyelarasan amalan 5S di kalangan semua warga kerja, pelatih dan pelajar Sarawak Skill. Di bawah Jawatankuasa Pelaksana, terdapat 4 jawatankuasa kecil iaitu Jawatankuasa Audit Dalaman, Jawatankuasa Promosi, Jawatankuasa Latihan dan Jawatankuasa Impak. Jawatankuasa Pelaksana juga telah menetapkan 4 zon untuk amalan 5S di Sarawak Skill iaitu Zon Transformasi, Zon Integrity, Zon Produktif dan Zon Dinamik. Pelantikan Jawatankuasa Pelaksana dan Jawatankuasa Kecil adalah melalui lantikan terus daripada pihak penerusan, manakala ketua zon dilantik melalui undian daripada ahli-ahli zon. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Jawatankuasa Pelaksana adalah gotong royong perdana, pertandingan antara zon, pertandingan landscape dan pertandingan tandas. Perancangan masa depan adalah untuk mengadakan pertandingan inovasi antara zon untuk mencungkil idea kreatif dan inovatif di kalangan staf dan pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zuraimi bin Haji Johari, selaku pengerusi bagi Jawatankuasa Audit Dalaman 5S Sarawak Skill Kuching. Jawatankuasa Audit Dalaman 5S Sarawak Skill Kuching terdiri daripada 15 ahli jawatankuasa yang memerangkap sebagai juru audit dalaman 5S. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk memastikan pengamalan 5S di kalangan kaki tangan Sarawak Skill di setiap zon berdasarkan kriteria audit yang telah ditetapkan. Kriteria audit memberi penekanan terhadap aspek seperti berikut. Yang pertama, perancangan dan pelaksanaan 5S untuk zon dan juga untuk jawatankuasa pelaksana. Yang kedua, tindakan penambahbaikan selepas audit dalaman. Yang ketiga, semakan terhadap pelaksanaan 5S. Dan yang terakhir adalah impak kepada keberkesanan amalan 5S. Pihak audit dalaman melakukan pengauditan yang merangkumi 4 zon 5S yang terdapat di Sarawak Skill. Jawatankuasa Audit Dalaman 5S
memainkan peranan penting dalam memastikan amalan 5S diamalkan oleh setiap kaki tangan Sarawak Skill. Antara peranan jawatankuasa audit dalaman adalah seperti berikut. Yang pertama, menyediakan pelan pelaksanaan aktiviti audit dalaman 5S dan menetapkan tarikh audit dalaman sebanyak 2 kali setahun. Yang kedua, menyediakan kriteria audit dalaman 5S bagi tujuan pengauditan. Yang ketiga, melantik juru audit dalaman 5S yang baru dan memastikan juru audit dalaman diberi latihan bagi memastikan proses pengauditan amalan 5S dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Yang keempat, mengadakan mesyuarat dengan ketua zon untuk sesi perbentangan, penemuan dan langkah penambahbaikan selepas setiap audit. Yang kelima, menyediakan laporan dan analisis keputusan audit dalaman 5S dan hasil penemuan audit kepada ketua zon 5S. Dan yang terakhir adalah untuk melaporkan ringkasan audit dalaman kepada jawatankuasa pelaksana 5S. Berikut adalah aktiviti jawatankuasa audit dalaman 5S sepanjang tahun 2019. Saya Ainah Ibrahim, pengerusi Jawatankuasa Promosi 5S. Jom kita berkenalan dengan ahli-ahli Jawatankuasa Promosi. Hai, saya Rafiza, Timbalan Pengurusi. Hai, saya Diana Sarah sebagai setiausaha. Antara peranan dan tanggungjawab kami adalah menyediakan pelan pelaksanaan aktiviti promosi amalan 5S, mengenal pasti aktiviti atau kempen promosi bagi memupuk kesedaran di kalangan warga kerja, merancang dan memperuntukkan bajet bagi memastikan aktiviti promosi dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang, mengemaskini maklumat 5S melalui risalah, laman web dan sudut 5S, mereka bentuk format fail 5S, melaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran 5S di kalangan warga kerja kepada Jawatankuasa Pelaksana Amalan 5S. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang telah kami jalankan. Pertama, mempromosikan prinsip amalan 5S kepada warga kerja melalui email, bahan bercetak dan media sosial. Kedua, mengadakan kuis program amalan 5S. Dan yang ketiga, membuat hebahan tentang program 5S yang dijalankan kepada warga kerja seperti gotong royong perdana dan program kesinjilan semula amalan 5S. Hai, saya Melistan Renan Anak Jacob selaku pengurusi Jawatankuasa Latihan 5S. Berikut merupakan aktiviti yang telah kami jalankan, iaitu menyediakan latihan pengenalan 5S kepada semua kaki tangan dan pelajar baru. Antara peranan dan tanggungjawab kami, yang pertama, menyediakan plan pelaksanaan aktiviti latihan amalan 5S. Yang kedua, mengenal pasti jenis latihan, konsep dan amalan 5S kepada warga kerja dalam organisasi. Yang ketiga, menyelaraskan dan memastikan setiap warga kerja menghadiri latihan, ceramah, taklimat berkenaan dengan amalan 5S. Keempat, memberi pendedahan dan penerangan amalan 5S secara berperingkat kepada warga kerja dalam organisasi. Kelima, menyelaraskan program lawatan pembelajaran penanda aras ke organisasi contoh amalan 5S. Keenam, menyediakan laporan untuk setiap program latihan yang akan diadakan dan melaporkan status pelaksanaan program tersebut kepada Jawatankuasa Pelaksanaan 5S. Hai, saya Frank Zain Awang daripada Jawatankuasa Impact. Jawatankuasa ini baru ditubuhkan pada tahun 2018 untuk menyelaraskan aktiviti Kaizen di Sarawak Skills. Jawatankuasa ini akan menilai aktiviti Kaizen dari segi productivity, quality, penghantaran, kos, keselamatan, moral dan inovasi. Ahli Jawatankuasa Impact adalah daripada setiap zon. Setiap zon akan diberi sasaran tahunan untuk menyediakan sekurang-kurangnya satu projek. Ini merupakan salah satu projek inovasi yang digelar Taman Overhead Line daripada Zon Dinamik. Projek ini memberi impak dalam inovasi dan kos. Projek ini telah dibangunkan sepenuhnya oleh guru-guru dan pelajar-pelajar. Mari kita lihat salah satu lagi projek impak daripada Zon Transformasi. Hai, saya Syariza ahli Jawatankuasa Impact daripada Zon Transformasi.
Zon Transformasi menghasilkan projek sistem fail baru yang telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2018. Sistem fail baru tersebut dilebarkan warna untuk mewakili setiap unit. Projek ini memberi impak pada produktiviti, penghantaran, kualiti, kos dan moral. Berikut adalah perkhidmatan selepas menggunakan sistem fail baru. Kita telah melihat dua contoh projek impak sebentar tadi. Terdapat juga projek impak daripada zon yang lain. Berikut adalah maklumat projek impak yang lain. Jawatan kuasa impak ini akan mengenal pasti projek daripada masa ke semasa. Hai, saya John Rizal Dikni, Ketua Zon Transformasi. Zon Transformasi telah melaksanakan 5S bagi memastikan kebersihan, keceriaan, dan keselamatan kawasan dan ruangan tempat kerja. Zon Transformasi merangkumi sebuah bangunan 5 tingkat yang menempatkan pejabat pengurusan. Seorang ketua dilantik di setiap aras untuk memastikan penglibatan semua ahli zon dalam pelaksanaan 5S. Ikuti pelaksanaan 5S di setiap aras. Hai, saya Muhammad Faizal bin Jofli, selaku Ketua Aras di Level 5 akan menunjukkan ruangan-ruangan milik yang terdapat di Level 5. Jom! Ini adalah bilik promosi Sarawak Skill. Ini adalah bilik setiausaha Sarawak Skill. Ini adalah bilik mesyuarat yang boleh menempatkan selama 30 orang dalam satu sesi. Ini adalah bilik pengarah eksekutif Sarawak Skill. Saya Kingsley, Ketua Aras 4 Zon Transformasi. Berikut adalah objektif dan faedah mengamalkan konsep 5S dalam penggunaan rekod dan file. Hasil daripada pengamalan 5S dapat mencapai: yang pertama, pemahaman dan kaedah-kaedah bagaimana dapat meningkatkan produktiviti, kualiti perkhidmatan, penjimatan kos, wang, peralatan, masa, meningkatkan kecakapan, mewujudkan suasana yang selesa, bersih untuk bekerja, kualiti dan meningkatkan imej syarikat. Yang kedua, dalam bidang pengurusan rekod, pelaksanaan 5S ini akan memberi kesan yang efektif dan juga akan membawa banyak perubahan pada syarikat dan juga memberi keselesaan bekerja kepada semua warga kerja. Yang ketiga, tempat simpanan rekod file dikemas bersih serta dapat melupuskan mana-mana rekod yang tidak bernilai kekal. Yang keempat, dapat mengenal pasti rekod-rekod bernilai kekal dan diuruskan mengikut prosedur. Yang kelima, apabila semua aspek 5S diamalkan dalam bidang pengurusan rekod, semua maklumat dokumen syarikat akan dapat diuruskan dengan lebih teratur dan sistematik dalam pencarian fail dalam masa kurang daripada 30 saat. Sekarang kita berada di tandas lelaki Aras 4. Ini adalah hasil aktiviti dan kerjasama ahli-ahli zon transformasi sepanjang jaringan tandas yang telah dijalankan. Saya Kasma Alam, Ketua Aras 3 di Sarawak Skill akan menunjukkan ruang-ruangan yang terdapat di bahagian Aras 3 Jom. Ini merupakan salah satu ruangan kerja yang bersih, kemas, tersusun dan selamat. Ia dapat meningkatkan semangat untuk lebih produktif dalam melakukan pekerjaan. Ini pula contoh penyimpanan bahan-bahan keperluan mengikut jenis disusun pada setiap rak atau petak
mempunyai kod dan rupa bentuk yang sama. Ia memudahkan akses kepada bahan yang diperlukan. Hai, saya Nabila dari bahagian latihan teknikal. Untuk aras 2 zon transformasi, saya diberi tanggungjawab untuk menjaga bilik dan makmal yang digunakan khusus untuk latihan teknikal. Penambahbaikan yang telah dilakukan untuk aras ini adalah seperti inovasi kelas menjadi smart classroom sejajar dengan perkembangan IR 4.0. Mari kita lihat bagaimana smart classroom ini berfungsi. Alexa, screen down. Okay. Alexa, turn on lamp. Okay. Ini adalah kaunter perkhidmatan pelanggan yang berfungsi sebagai tempat pertanyaan dan pusat informasi di Sarawak Skills. Kami sentiasa memastikan kawasan ini sentiasa kemas dan ceria untuk memberi keselesaan kepada pelanggan yang berkunjung ke Sarawak Skills. Ini merupakan medium penyaluran maklumat kepada para pelajar, staf, pelawat tentang aktiviti yang dijalankan di Sarawak Skills seperti maklumat mesyuarat, video korporat, success story dan lain-lain. Ini adalah sebagai usaha untuk memperkasakan kualiti penyampaian dan perkhidmatan kepada para pelanggan Sarawak Skills. Ini merupakan tanda arah di Sarawak Skills. Semua zon 5S di Sarawak Skills mempunyai tanda arah. Ia berfungsi sebagai rujukan arah untuk pelajar, staf dan pelawat mengetahui lokasi mereka di Sarawak Skills. Hai, saya Muksani Muhammad. Salah satu aktiviti yang dijalankan oleh zon ini dengan kerjasama pihak fasiliti ialah lanskap dalaman. Ciri menarik pada lanskap menjadi daya penarik serta mempertingkatkan nilai estetik sesuatu tempat, memberi semangat kerja, ketenangan dan keselesaan. Ianya selamat, mudah diselenggara dan bersesuaian dengan imej Sarawak Skills. Zon integriti meliputi pejabat-pejabat pentadbiran khasnya seperti pejabat perkhidmatan pelajar, pejabat perkhidmatan kewangan pelajar, pemasaran, unit kerjaya, unit latihan teknikal, latihan korporat dan audit dalaman. Kami di zon ini sentiasa berurusan dengan pelajar, pelanggan dan peserta khusus. Oleh itu, kami akan memastikan pejabat sentiasa berada dalam keadaan kemas, teratur dan selamat untuk mewujudkan persekitaran berkualiti. Justru itu, kami telah menubuhkan unit penguatkuasaan di mana unit ini akan memastikan 5S sentiasa diamalkan di kalangan staf. Selain itu, kami juga menubuhkan unit rekaan grafik di mana unit ini akan mereka dan memastikan setiap ahli zon menggunakan tag atau label yang seragam. Hai, saya Felicia. Untuk pengetahuan, Zon Integrity telah membenahi kategori sistem fail terbaik setiap tahun. Jom kita tengok sistem fail unit rekod dan kemasukan Jabatan Perkhidmatan Pelajar. Boleh saya dapatkan silakan. Salam sejahtera, saya Nojuria binti Ramli merupakan Ketua Zon Produktif. Zon Produktif merupakan kawasan pembelajaran dan pengajaran secara teori dan praktikal. Ini bermakna semua makmal berada di kawasan Zon Produktif. Semua makmal harus mengamalkan amalan 5S bagi memastikan kawasan tempat kerja sentiasa bersih dan kemas.
Di sini saya ingin memaparkan aktiviti 5S di zon produktif. Di sudut ini dipaparkan kepada semua ahli dan pengguna mengenai polisi dan objektif 5S, pencapaian, carta organisasi, pelan kawasan dan tindakan bagi zon produktif. Gambar sepanjang aktiviti gotong royong juga dipamerkan. Gotong royong akan diadakan setiap hari Jumaat bagi mengekalkan amalan 5S dalam proses kerja masing-masing. Amalan 5S juga diamalkan di Perpustakaan Sarawak Skills di mana dapatan maklumat ataupun buku menjadi lebih mudah kerana semua bahan telah disusun mengikut kategori masing-masing. Hai, selamat datang ke Zon Dinamik. Sekarang saya berada di pekarangan College Profesional. Zon Dinamik ini meliputi kawasan pejabat, bengkel, makmal, bilik kuliah dan juga bilik mesyuarat. Mari kita lihat info 5S yang menarik yang dijalankan di Zon Dinamik. Salah satu aktiviti 5S yang kami jalankan di Zon Dinamik adalah gotong royong bulanan dan juga program kita semula hasil kerjasama pelajar dan tenaga pengajar di sini. Daud, awak tengah buat apa tu? Saya sedang mengasingkan bahan aluminium, kertas dan plastik untuk diletakkan ke kotak kita semula. Mari saya tolong awak. Awak pula tengah mengasingkan bahan kita semula ya? Ya. Bagus. Banyak manfaatnya jika kita mengamalkan kita semula. Antaranya kita dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Selain itu, kita juga dapat menjana pendapatan untuk mengindahkan lagi persekitaran zon kita. Jom kita amalkan amalan kita semula. Selamatkan bumi kita. Save our life. Di Zon Dinamik juga kami mengamalkan langkah penjimatan utiliti melalui kempen Jom Jimat Elektrik. Bagi merasakan langkah penjimatan utiliti yang berkesan, pastikan anda menutup semua suis selepas digunakan. Jom Jimat Elektrik. Kami juga menerapkan amalan 5S di dalam sistem filing kami di mana ia menjimatkan masa untuk mencari dokumen, menjimatkan ruang penyimpanan dan melancarkan urusan pengauditan dari semasa ke semasa. Pastikan anda mengamalkan amalan 5S untuk meningkatkan produktiviti dan memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada kaki tangan dan pelajar Sarawak Skill. Stay clean, stay safe everyone. Saya Hajah Hamdiah Haji Sazali adalah pengerusi Jawatankuasa Pelaksana 5S. Pada pengamatan saya, kesimpulan yang boleh didapati dari amalan persekitaran berkualiti 5S adalah ianya mampu mempengaruhi serta mendisiplin keseluruhan warga kerja Sarawak Skills. Hasilnya amat ketara, di mana terdapat pencapaian kualiti dan produktiviti perkhidmatan yang tinggi di kalangan warga kerja. Di samping peningkatan kecekapan penggunaan sumber secara langsung telah menjimatkan kos operasi. Inilah kesan yang mendalam yang dapat dirasai serta diterap dalam diri warga kerja sehingga tertanamnya budaya kerja yang cemerlang dan mantap.